الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين عليهم وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggal rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita ruang dan peluang pada malam ini untuk kita himpunkan hati-hati kita. Allah berikan peluang kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita himpunkan jiwa-jiwa kita dalam rangka untuk kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ramai-ramai pada malam ini adalah bertujuan untuk kita nak mendapatkan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kita ruang dan peluang untuk kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, berikanlah berita gembira kepada mereka. Allah sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu berikanlah berita gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Berikanlah berita gembira kepada mereka yang dalam kalangan mereka ini pertamanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah berita gembira kepada mereka ini yang keduanya mereka beramal saleh, melaksanakan ubudiyah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan berita gembira kepada mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala annalahumul jannat. Allah sediakan kepada mereka syurga yang di bawahnya tahtihal anhar. Nikmat kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang di bawahnya mengalirnya sungai-sungai, dan diberikan kepada mereka rezeki daripada buah-buahan yang cukup luar biasa. Dan mereka berkata, beginilah yang kami perolehi ketika di dunia, tetapi tidak sama akan nikmatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada mereka bidadari, isteri-isteri yang bersih suci, maka mereka ini berada di dalam syurga Allah kekal buat selama-lamanya. Yang dihormati pengurusi Masjid Qaryah Pancur Jaya, tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan seluruh kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat tak? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan hamba yang beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tersenarai dalam kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dia pahabak semua sihat ke? Sihat no. Saya mai tadi terkejut tuan-tuan, betul ke Masjid Pancur Jaya ni? Sampai ke tangga. Duk tengok hari ni hari Ahad bukan Jumaat. Sampai ke tangga nak pergi scan pun takut orang duk sembahyang. Allahu akbar. Saya doakan tuan-tuan, semoga masyarakat di sini seluruhnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. First time kata orang kampung saya. First time. Sakat-sakat saya duk pergi kuliah dalam Negeri Sembilan ni antara hak paling ramai bercambah sampai keluar ni. Allahu akbar. Dia berkata ramai ustaz duk berjarak. Dak hak duk berjarak tempat lain pun tak ramai. Tu tara duk berjarak. Ini hak duk berjarak melimpah. Saya ingat kot belakang tak ada orang. Ada juga. Allahu akbar. Tuan-tuan, rahmat Allah turunkan kepada tuan-tuan cukup luar biasa. Sonok saya tengok. Allah bahagianya ya Allah. Dalam keadaan COVID-19 makin tinggi lah ni, 5,720 lebih katanya yang dilaporkan. Kita makin ramai mai masjid. Hak ni yang kita nak cari ni. Semakin Allah uji kita, semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah berikan ujian kepada kita, semakin kita nak hampirkan hati kita kepada Allah. Ini yang sepatutnya ditunjukkan oleh kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin kita kena uji, semakin naik meninggi COVID-19, semakin kita tak nampak
Bagaimana cara untuk kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan nak kena bersyukur. Pasal dalam Negeri Sembilan diberikan peluang untuk kita mai duduk masjid, mai dengar kuliah, mai duduk dalam majlis ilmu agama. Jiran-jiran kita di sebelah sana tak boleh pi masjid, beberapa orang yang boleh pi semayang, tuan-tuan, AJK lah. Tu pun bergaduh dalam kalangan AJK pun. Bagi aku pula. Allah. Kita hak diberikan peluang luas macam ni pun tak mai duduk dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percayalah tuan-tuan, inilah tempat yang paling selamat daripada COVID-19 tuan-tuan. Tak ada lagi sampai hari ni kita katakan kat setahun dah COVID-19 daripada bulan 3 ni nak masuk setahun dah ni. Tuan-tuan sedang lagi ni COVID-19 nak masuk setahun dah ni, mai duduk kat Malaysia ni. Dia dapat residen dah pasal ni, dapat penduduk tetap dah pasal ni, kat setahun dah duduk tempat kita ni. Dekat setahun dah ni berapa banyak peluang kita gunakan ujian yang Allah berikan ini untuk kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hantarkan ujian kepada kita, tidak lain tidak bukan, kata ulama, terbahagi kepada 3 keadaan. Ini sebagai mukaddimah tuan-tuan. Kita habis pukul berapa ni? Selalunya azan nak kena berhenti dah ni pasal COVID-19. Saya masjid tak boleh duduk lama, bahaya. Kalau kita pergi supermarket sejam 2 jam boleh duduk, insya-Allah. Betul tak tuan-tuan? Betul. Saya pagi tadi di Maidin Senawang. Mereka jemput saya untuk bacaan doa satu kedai, perasmian satu kedai. Tengok orang dah, Allah, ramainya panic buying ke apa ni kan, duduk lama waktu kat 2 jam. Kita main duduk masjid lah, Allah, lepas maghrib nak sampai isyak pun kacau bilau habis. Tak boleh duduk lama masjid, bahaya Ustaz. Tambah kumpul-kumpul ramai macam ni pula, tak boleh. Tu yang tanya siap-siap tu boleh berhenti pukul berapa tu. Dah lah susah nak main, tak nak main pun macam-macam ujian pun. Dia jemput banyak kali dah, saya minta maaf tuan-tuan, banyak kali dah dia jemput saya tak boleh mai. Jadi alhamdulillah hari ni boleh mai juga. Seronok sungguh saya kalau dengar Masjid Pencok Jaya kira nak mai. Tapi tak boleh. 2-3 kali dah malam ni dapat hadir pada malam ni, insya-Allah. Kata ulama, yang pertama sekali kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab Allah nak hapuskan dosa-dosa kamu. Kita nak kena pegang, nak kena yakin bahawa Allah nak berikan keampunan dosa kepada kita. Rakyat Malaysia, Allah nak bagi keampunan dosa. Tapi kalau masjid pun tak main nak ampun dosa lagu mana? Kalau semayang pun duk tak cukup juga, Quran tak nampak untuk kita baca juga, bagaimana mungkin untuk Allah hapuskan dosa kita? Maka inilah yang perlu kita risaukan. Yang kedua, kata ulama, Allah bagi ujian kepada kita untuk Allah berikan pahala kepada kita. Maka kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita duk tunding jari sana, tunding jari sini, duk kata kau anu, duk kata kau ani, hampa ni. Geng-geng kilang ni. Sampai naik sampai 5,000 ni geng-geng kilang. Geng kilang pula salah. Kita tetap tak salah nah. Jangan rasa kita mai duduk dalam rumah Allah, kita sudah berada dalam keadaan yang suci bersih, diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya kita tidak mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tajuk malam ni kita nak sembang sikit berkaitan dengan taubat. Muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, di antara ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah bertujuan untuk Allah angkat martabat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama mana dah Allah bagi kita nikmat, lama mana dah Allah bagi kita keselesaan dalam kehidupan, lama mana dah Allah bagi kita kenikmatan, Allah bagi kita seronok hidup ni, boleh pi mandi pantai, boleh pi mandi air terjun, boleh pi jalan luar negara. Mai baru nak dekat setahun Allah uji kita macam-macam dah, kacau bila habis. Yang kita dapat nikmat lama dah kita tak pernah fikir pun.
Betul lah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur kepada Aku. Kita tak pernah bersyukur ke Allah. Bila Allah mai bagi ujian ni merungut macam-macam. Maka inilah yang perlu kita muhasabah diri kita kembali, tuan-tuan, untuk kita lihat sejauh mana pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang bijak apabila diuji, dia mengucapkan Alhamdulillah. Apabila diberikan kenikmatan, dia mengucapkan Astaghfirullah. Inilah hamba Allah yang bijak dalam menjalankan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya duk tengok-tengok hari ni duk tanya, apa ni abang kita kata, apa yang jemput saya lah abang, apa nama lupa, Ismail ke apa? Abang Ismail betul ya? Jemput saya mai kuliah, saya kata tajuk apa nak baca malam ni, nak tengok tajuk apa ni. Duk tengok-tengok kitab ni, saya kata ada 2 kitab ni saya nak sentuh sikit berkaitan dengan taubat malam ni. Kita nak tengok balik bagaimana kita nak kembali kepada Allah dalam keadaan kita sungguh-sungguh memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat ini merupakan syarat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang utama, yang paling utama kata ulama, untuk kita bertakwa kepada Allah adalah melalui taubat. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Allah ingatkan kepada kita, bersegeralah, berbondong-bondonglah, berebutlah, orang Kedah kata kalut-kalutlah. Untuk apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dalam memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh tunggu dah. Maka kalau tunggu habis PKP, tunggu habis COVID-19, pakai tak minta ampun, tak minta taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni mungkin 4 bulan ni sambung ini, duk nampak naik lagi ni. Kemungkinan besar sambung lagi. Saya dia umum sampai berapa bulan pula ni. Duk rumah pula kita. Baju kuih tak padan dah ni. Baju makin tak padan dah ni. Saya 2 baju duk try ni. Awak ni pasal apa ni? Adakah baju ni semakin kecil sebab COVID? Rupanya kita makin besar. Bukan baju kecil. Baju kuih tak padan lah, tuan-tuan. Habaq siap jangan tegok saya lagi. Saya buat tegok lah Ustaz. Lama tak nampak kuih-kuih kembang lah. Jangan tegok tu, jangan tegok. Pasal kuliah pun tak ubah dah. Ni kira okey tuan-tuan, bagi saya main kuliah ni. Tidak duduk rumah. Online, tak bebe online. Duduk cakap seorang depan kamera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak kena berebut dalam kita nak mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh tunggu dah. Ni macam ni cara ni, ramai bagi penuh masjid. Inilah bukti kita nak tunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita disebabkan dosa kita, Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah ini. Sebab apa nak kena minta keampunan, nak kena minta taubat kepada Allah? Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah sediakan kepada mereka yang mohon keampunan, minta taubat kepada Allah, dengan syurga yang dibayangkan kepada kita, yang digambarkan kepada kita. Luasnya syurga seperti langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dan disediakan syurga ini untuk orang-orang yang bertakwa.
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab dia. Saya teringat satu kisah Tha'labah. Tuan-tuan kalau biasa dengar nama Tha'labah. Satu hari Tha'labah ni diperintahkan oleh Nabi SAW keluar untuk pergi ambil satu barang dekat luar lah. Maksudnya diperintahkan oleh Nabi hang pisat ambil barang kat satu tempat ni. Tha'labah pun pergi lah dalam keadaan duk berjalan nak pergi cari barang hak Rasulullah suruh ambil ni tadi ni. Angin duk tengah kuat ni. Tiba-tiba angin bertiup kena kat satu pintu rumah seorang hamba Allah ni. Terbuka pintu tu, terlihat Tha'labah seorang perempuan tengah mandi. Astaghfirullahalazim. Tha'labah kali ternampak. Kalau boleh kat kita ke alhamdulillah. Dah ustaz depa kata pandangan pertama tak apa, jangan kelih, jangan kalih pi kat lain. Hak pertama. Kalau terkejip je buka balik dosa. Siapa cerita pergi tak tahu tu. Yang nak pegang tu sampai ketua tu. Hak pandangan pertama tu ustaz bukan syaitan. Hak pertama tu. Tu yang duk kat supermarket tu sampai ke kereta ikut tu. Hak pertama. Allahu Akbar. Tapi Tha'labah astaghfirullahalazim, tutup muka. Takut dia dengan apa yang dilihatnya. Dengan keadaan takut dia kepada dosa ni tadi ni, lupa dah Rasulullah suruh ambil barang apa tadi, lupa dah. Dia pun lari masuk ke dalam satu gua, kurungkan diri dia sebab takut dengan dosa yang dia duk ternampak tadi ni. Allahu Akbar. Dipendekkan cerita, malaikat turun bagi tahu kepada Nabi ada seorang sahabat kamu sedang mengurungkan diri di dalam gua. Baru depa sedang lah Tha'labah pergi mana? Sebab kita ada tengok-tengok air selalu duk nampak kat masjid, nampak tak apa kelih dah ni, tak apa nampak dah ni. Pergi mana? Tha'labah pergi mana? Upaya duk dalam gua. Sayyidina Umar pergi turut Tha'labah tanya, kenapa kamu wahai Tha'labah? Apa yang dah jadi kepada kamu? Rasulullah panggil kamu ni. Zaman dulu tuan-tuan, zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat kalau buat dosa ni takut. Pasal waktu tu ayat Quran duk turun tu. Duk takut ni disebabkan dosa tu ayat Quran turun. Sebab dia orang sebut sampai akhir zaman. Takut nak buat dosa ni, takut. Disebabkan ketakutan Tha'labah ni menyebabkan dia rasa kenapa ni ya Sayyidina ya Umar, Rasulullah panggil aku pasal apa? Ada ayat Quran turun pasal aku ke? Takut dia. Dia kata boleh tak aku pergi jumpa Rasulullah dalam keadaan Rasulullah tengah solat. Dia pun pergilah jumpa Rasulullah, kebetulan Rasulullah tengah solat. Dia nak dengar ayat yang Rasulullah baca. Rakaat yang pertama dan kedua tu ayat Quran Rasulullah baca. Adakah ayat yang tuju kepada dia yang dia ternampak orang perempuan duduk tengah mandi tadi ni? Allahu Akbar. Kita ni masalah tak boleh bertaubat ni. Bukan tak boleh bertaubat, tak rasa nak bertaubat ni sebab kita tak rasa dosa. Rasa ada dosa tapi tak rasa berdosa. Tu masalah kita hari ni masalah tu. Tak rasa berdosa, rasa ada dosa. Kita dulu muda-muda zaman jahilah duk buat dosa apa semua ni, duk rasa ada dosa tu tapi tak rasa berdosa. Sebab tu kita tak capai kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tha'labah pun tunggu Rasulullah habis solat ni. Rasulullah tanya, ya Tha'labah, pasal apa kamu ni? Kurungkan diri kamu ni kenapa? Ya Rasulullah, aku tengah jalan ni nak pergi ambil barang yang kamu suruh aku ambil ni. Aku tengok dia, ceritalah. Ternampak ya Rasulullah, aku terus beristighfar. Dan aku rasa macam dosa aku ni seolah-olah macam tak boleh nak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya dosa aku ni, aku takut ya Rasulullah. Takut sahabat-sahabat pandang aku macam mana, aku kurungkan diri aku. Selagi mana kata Nabi SAW, kamu tidak syirkul lillah, maka kamu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana kita tak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi itulah kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat dia kena minta taubat kepada Allah. Sebab tu taubat kita sebutkan adalah satu perkara kembali kepada Allah dalam keadaan kita bebas daripada dosa-dosa kita. Itu taubat. Bukan buat.
Seolah kita ramai taubat ni. Taubat tak? Satu hari sahabat-sahabat Nabi SAW tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku buat dosa ya Rasulullah, adakah Allah akan ampunkan dosa aku? Macam kita main duk tanya Tok Imam lah. Tok Imam, saya ni dosa banyak. Tok Imam, Ustaz, saya dosa banyak. Kalau saya minta ampun ni, adakah Allah nak ampunkan dosa saya ni Ustaz? Banyak dosa saya. Kita pun tanya, banyak mana? Ish Ustaz, kalau nak himpun tu kira banyak Ustaz, banyak. Tak tahu nak habaq banyak ni. Yalah, banyak mana? Kita pun tanya lah kan, banyak mana? Tak banyak Ustaz, cerita dia banyak lah. Sahabat tanya Rasulullah, adakah Allah akan ampunkan dosa kami ya Rasulullah? Nabi kata apa? Naam, Allah akan ampunkan dosa kamu. Ya, Allah akan ampunkan dosa kamu. Sahabat tanya soalan yang kedua, kalau kami buat dosa lagi setelah kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami buat lagi dosa, adakah Allah akan ampunkan dosa kami ya Rasulullah? Rasulullah kata naam, Allah akan ampunkan dosa kamu. Kami buat lagi dosa. Soalan yang ketiga, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kami buat lagi dosa, adakah Allah akan ampunkan dosa kami ya Rasulullah? Naam, Allah akan ampunkan dosa kamu. Soalan yang keempat, sahabat tanya, kalaulah kami buat kerap berulang-ulang kali dosa yang kami lakukan dan kami mohon ampun kepada Allah, adakah Allah akan ampunkan dosa kami? Sampai bila Allah nak ampunkan dosa kami? Kalau kami buat, kami minta ampun, kami buat dosa, kami minta ampun. Nabi kata, sehinggalah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita tak rasa dah, rasa macam tak larat dah nak minta ampun ni. Tunggu Ustaz lah, mai Ramadan pula minta ampun. Dekat Ramadan lah kita ni pun minta tuan-tuan, sungguh-sungguh minta, sungguh-sungguh saya minta tuan-tuan, biar kalau negeri 9 saja pun tak apa dah, boleh main sembahyang tarawih di masjid, okey dah tuan-tuan. Minta hak tu lah, minta hak tu lah. Pasal saya tahu pakat risau belakang ni, takut kena jadi imam lah. Pasal tahun lepas kena jadi imam dah di rumah, duk risau lah. Pasal bini dah mula komplain dah, hai abang tiap-tiap malam hari Ahad ni, Ustaz, hari Ahad apa pula? Qul huwallahu ahad. Tiap malam Qul huwallahu ahad. Abang tak ada ayat lain ke? Isnin ke, Selasa ke? Hang cakap banyak, suruh jadi imam lagi kot. Aku reti hak ni ya. Dia pun minta lah tahun ni, minta lah boleh main sembahyang tarawih kat masjid lah, biar bagi imam hak yang bertauliah lah. Nampak lah, pakat risau dah tahun ni, pakat risau dah ni. Pakat duk tanya dah, Ustaz, rasa-rasa macam mana Ramadan tahun ni? Saya dah mula dah, masjid-masjid dah mula ambil nama untuk imam tarawih dah. Cepat sungguh saya kata. Duk tanya lah masjid-masjid, duk tanya pagi tadi ada tak masjid telefon tanya, Ustaz, imam tarawih penuh lah? Kata tak penuh lagi lah. Ni kami nak ambil main masjid kami sama ni. Boleh-boleh tak confirm kau boleh sembahyang tarawih? Tak apa Ustaz, ambil nama lu. Orang mula ambil nama dah ni sembahyang tarawih imam. Tidak duduk rumah, Allah pakat minta lah boleh semayang tarawih di masjid lah. Jarak pun tak apa Ustaz. Duk kena jadi imam kat rumah, peluh. Aircon kuat dah tapi peluh. Allah, tak pernah duk jadi imam tarawih. Bini kata 23 rakaat, no excuse abang. Allah, dia pula jemaah 8. Tiap-tiap kali main masjid je 8 je. Kena bini kata 23. Tak senang doa. Maka begitulah keadaan kita sekiranya mohon ampun taubat kepada Allah, sehinggalah kita rasa putus daripada rahmat Allah, putus asa lah kita katakan, tak mau minta ampun dah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tu Nabi sebut kepada sahabat, Allah pun tidak mahu memberikan rahmat dan kasih sayangnya dalam kehidupan kamu. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak supaya Allah sentiasa memandang kita dalam keadaan pandangan, memberikan keampunan kepada kita dalam kehidupan kita ini. Dosa kita ni tak boleh lari, terutamanya dosa bersangka buruk ni cukup banyak. Ni cerita ni bukan cerita Pencok Jaya ni, duk belah luar ni Pencok Jaya, alhamdulillah bagus belaka kan.
cerita luar ni, bersangka buruk dia cukup banyak. Dia cukup bersangka buruk. Mereka tu bukan boleh tu. Satgi mereka pergi masjid tu, satgi kira nak sebab COVID-19 lah. Bersangka buruk, bersangka buruk. Bersangka buruk dengan orang ni menyebabkan dosa kita semakin kita bertambah-tambah dosa kita. Tambah-tambah main dengan WhatsApp lah ni tuan-tuan. Mudah sangat untuk kita sebarkan berita-berita yang kita sendiri pun tak yakin itu merupakan dosa yang free dan percuma. Tengok-tengok tak betul pula berita tu. Allah, jawablah. Kita orang pertama pula yang sebarkan berita tu. Allah, macam mana dosa kita tuan-tuan? Banyak mana dah kita himpun dosa ni. Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Allah sebutkan dalam surah An-Nur, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang Allah suruh bertaubat ni? Wahai orang-orang yang beriman, untuk kamu berjaya. Kata ulama tafsir, berjaya untuk kamu peroleh syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kamu sekalian. Allah sebut, tak sebut seorang, Allah tak sebut dua orang, Allah sebut sekalian manusia. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Mungkin COVID-19 yang duk mai duduk kat setahun dah negara kita ni sebab dosa kita tuan-tuan. Sebab dosa kita. Bukan kami Ustaz Noh depa-depa dak. Jangan tengok orang lain, ni masalah kita ni. Duk kira tunding jari ke orang. Kita selesaikan dulu kita dan keluarga kita. Minta taubat kepada Allah. Duduk saja tak ada jawab. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ampuniku ya Allah, Tuhan manusia. Ampuniku ya Allah dari dosa-dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Dosa saja kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Ada sambungan dia lagi kan, panjang sampailah kita minta supaya diberikan dengan taubatan nasuha. Kita minta supaya Allah berikan kita taubatan nasuha. Minta Allah berikan taubat dalam keadaan diampunkan dosa-dosa kita. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu wahai manusia, daripada sifat-sifat yang indah dan akhlak-akhlak yang mulia. Tinggalkanlah sifat-sifat yang tercela. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah suruh kita bertaubat supaya kita buat perkara yang Allah suruh kita, perintahkan kita, Nabi sampaikan kepada kita untuk kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan apa yang Allah larang. Tiap-tiap Jumaat diperingatkan kepada kita. Kalau nak kata tak sembahyang Jumaat, Negeri Sembilan boleh sembahyang Jumaat. Tiap-tiap hari Jumaat khatib akan peringat kat kita, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Buatlah wahai sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Kan duk peringat kat kita kan. Ustaz tak pernah dengar pun. Nak dengar ke mana? Kita baru tok bilai, baru duk azan kedua, bunyi dah sombong kapai. Sombong kapai. Pernah satu hari tu saya khutbah, terkejut. Duk depan mimbar, terkejut. Saya kata, benda apa pula ni? Guru hujan ke apa? Rupanya tu dah. Lah,
saat paling manis, paling seronok tidur hari Jumaat tuan-tuan. Try tengok. Tuan-tuan tak pernah try. Allah, sampai melelong. Bangun tu habis kira nak sembahyang Jumaat dah tu melelong. Kebah. Tahu melelong apa dah ni? Terhoyong hayang. Allah, melelong tak faham dah. Terhoyong hayang. Pasal kebah kaki dah. Tu yang tak pernah dengar. Ittaqullah apa semua tu. Maka kita nak kena buat, kata ulama. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir, Ibnu Katsir menyebutkan, buat apa yang Allah suruh. Syarat yang pertama untuk kita taubat kepada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Baik, kita berhenti saat azan isyak, kemudian kita sambung sikit lagi. Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa ala alihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sambung sikit lagi. Di antara syarat-syarat untuk kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Para ulama sepakat menyebutkan berkaitan dengan taubat ini adalah merupakan wajib untuk setiap daripada kita hamba Allah melakukan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertamanya, kata Imam Nawawi dalam kitabnya, di antara syarat untuk kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjauhkan diri kita daripada sebarang maksiat. Ini syarat yang utama, tuan-tuan. Kita nak kena jauhkan diri kita daripada maksiat. Kita nak kena dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan COVID-19 ni, kalau kita semakin jauh daripada Allah, maka semakin hampir kita kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak sibukkan, kata ulama, tidak sibukkan diri kita dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan kejahatan. Kalau kita sibukkan diri kita dengan kebaikan, maka dijauhkan kita daripada kemaksiatan. Maka inilah yang kita harapkan. Yang pertamanya, syarat untuk kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan kita menjauhkan diri kita daripada sebarang maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, menyebutkan berkaitan dengan untuk kita nak mencapai taubat, yang kita sebutkan dengan taubatan nasuha. Kita nak dapatkan taubatan nasuha ini, yang keduanya syarat adalah menyesal dengan apa yang telah kita lakukan, dosa sebelum ni, maksiat yang kita dah buat dah ni, menyesal. Sebab tu kita kata tadi, tidak akan capai taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya tidak merasakan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya tidak kita rasa berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak timbul istilah taubat dalam kehidupan kita. Maka nak kena rasa berdosa. Kita tahu ada dosa, tapi kita tak rasa berdosa. Sebab tu segelintir dalam kalangan masyarakat kita lepas buat lagi, pasal dia rasa seronok. Sebab bila disebutkan dengan maksiat ini, nikmat dia, kita akan semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas buat lagi rasa seronok. Orang berzina, lepas buat lagi, lepas buat lagi. Orang mencuri, lepas buat lagi, lepas buat lagi. Sebab apa? Sebab dia rasa tak berdosa. Nak kena rasa berdosa, barulah kita mula untuk kita bertaubat kepada Allah. Yakni, kata Imam Nawawi, menyesal dengan apa yang telah kita lakukan maksiat dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syarat yang ketiga, saya sebut malam ni 3 ya. Banyak-banyak saya lupa. Kita sebut 3 dulu. Nanti bila mai pula, nanti insya-Allah ada rezeki pula saya mai, kita sambung lagi berkaitan dengan takwa. Saya nak sebut hari tu, saya dah sebut dah kepada tuan-tuan masa kuliah subuh. Kalau tuan-tuan ingat, saya mai kali pertama tu, kita nak syarah berkaitan dengan takwa. InsyaAllah akan datang kita syarah, sebab nak bagi selesai hak taubat ni dulu. Lepas tu kita syarah tentang takwa, terbahagi kepada 4 perkara, kata ulama. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, berazam dan bertekad. Ini syarat untuk kita capai taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berazam sungguh-sungguh, bertekad sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi akan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala buat selama-lamanya. Tak mau buat dah. Ini taubatan nasuha. Yang kita istighfar tadi kan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dia ada sambungannya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habni rizqan
النسيان وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. Kita minta ke Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan taubat kepada kita dengan taubatan nasuha. Maka 3 syarat saya sebutkan malam ni adalah syarat yang utama untuk kita nak capai taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Nawawi, ditambah dengan satu syarat lagi. Tambah satu syarat lagi, sekiranya kita buat dosa, kita buat perkara yang dilarang oleh Allah itu dengan manusia, maka syarat yang keempat adalah kita mohon supaya dimaafkan oleh manusia yang kita melakukan dosa itu. Itu syarat dia. Dengan tambah hak 3 kita sebut tadi, tambah hak keempat, minta maaf kepada orang yang kita buat dosa. Kadang-kadang kita kata, kita kutuk, kita mengumpat dan sebagainya. Maka nak kena minta ampun kepada orang yang kita umpati. Kita nak kena minta ampun kepada dia. Kalau dia kata tak mau, kita hitung dekat akhirat, jenuh kita. Ya tuan-tuan, ni hak dia. Kalau kita mengumpat dia, kita pergi minta maaf kat dia, dia kata tak mau, no. Orang kampung saya kata no. Kita kira dekat akhirat nanti, dia kira ke akhirat nanti. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata di antara perkara yang paling merisaukan adalah kita buat dosa sesama kita. Allahu Akbar. Hak ni takut ni. Dengan manusia ni, kena-kena dia meninggal pula tak ada minta maaf. Allahu Akbar. Duk kata lama mana dah ni. Bagaimana kisah Nabi SAW dengan seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi ni duk kutuk Nabi daripada hidup dia sampailah Nabi meninggal, duk kutuk Nabi lagi. Sampai Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar pergi rumah dia pun dengar umpatan-umpatan kepada Nabi SAW. Menitis air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengar dia duk kata kat Nabi. Tapi itu Nabi meninggal. Nabi dah meninggal. Nabi kata, sungguh aku dah mengampunkan segala apa yang telah dikatakan kepada aku. Aku doakan supaya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ajak kita sebelum kita tidur, maafkan semua orang. Ni sifat Nabi. Sikap yang Nabi ajak kepada kita, maafkan semua orang. Kita tak boleh pergi mana pun. Kalau nak belagak kata tak mau. Tak boleh maaf ni, ingat sampai mati ni. Allah, siapakah kita ni tuan-tuan? Maka sunnah dia kita maafkan semua orang sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Setiap kali sebelum tidur, kematian yang sementara kita sebutkan kan. Malam ni kita tidur kematian yang sementara. Kalau Allah ambil terus, esok pagi pakai tak celek dah. Kalau ada lagi peluang kita bangun esok pagi. Sebab tu Imam Allahumma salli ala Muhammad, Imam Syafi'i sebut, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Confirm kah, yakinkah kamu malam ni kamu boleh duduk ramai-ramai macam ni esok pagi kamu boleh confirm, make sure, kata orang kampung saya. Ustaz ni sikit-sikit orang kampung, sikit-sikit orang kampung, biasalah kita speak English very well kan. Boleh make sure, boleh confirm tak esok pagi kita boleh bangun macam biasa balik, boleh jumpa kawan-kawan main masjid, minum kopi apa. Tak boleh PKP, tak boleh minum kopi. Boleh pergi beli sarapan balik rumah minum dengan anak-anak beranak kita, boleh ke? Tak boleh. Idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Belum pasti, kata Imam Syafi'i, malam ni kamu duduk elok sama-sama sahabat-sahabat kamu, sama-sama jemaah masjid, esok pagi kamu belum pasti kamu boleh bangun untuk kamu hidup seperti biasa. Sebab tu kita nak kena segera, Allah sebut dalam surah Ali Imran kita bacakan tadi, nak kena segera bertaubat kepada Allah. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, menjauhkan diri kita daripada maksiat dan dosa. Yang kedua, apa dia ingat tak? Baik. Nampak tak apa nak ingat ni. Ustaz kami bukan tak ingat Ustaz, tapi tadi tu tak. Ustaz sebut sekali lagi tak faham, kali kedua sebut ni ingat insya-Allah.
Pasal kita semua Imam Syafi'i belaka. Kira abang-abang tu masuk duduk dalam kepala kan. Yang kedua apa dia? Yang pertama meninggalkan maksiat dan dosa. Yang kedua menyesal. Kita menyesal dengan apa yang telah kita lakukan, dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berazam, bertekad untuk tidak melakukan semula dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kalau kita buat dosa kepada orang, kepada kawan-kawan, kepada adik-beradik dan sebagainya, maka minta ampun, minta maaf kepada orang yang kita umpati dan kita buat dosa itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keampunan dan diberikan dengan taubat nasuha insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita bincang tentang taubat, tentang takwa insya-Allah. Kalau ada kesempatan, ada rezeki akan datang, kita sembang, kita bincang tentang takwa yang kata ulama terbahagi kepada 4. Di antaranya yang kita sebut malam ni berkaitan dengan taubat. Syarat utama untuk kita capai takwa kepada Allah adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan apa nak tanya? Tak ada, no. Faham semua dah, no. Alhamdulillah. Tu seronok mengajak macam ni, seronok. Walaupun ramai ni dia faham tu masuk, alhamdulillah. Dia kalau tak faham soalan banyak. Ni pasal faham duk angguk dari tadi ni. Ada hak angguk nak sampai bawah pun ada. Itu faham lah tu. Itu faham lah tu, syarat dah tu. Ustaz pun kena faham-faham lah. Tengok kami angguk lebih dah ni. Sebab tak faham lah lapak ayat teh dah ni. InsyaAllah sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah. Mohon maaf pada tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. Mudah-mudahan kita semua berpimpinan tangan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. إلهنا أنت شافي إلهنا أنت كافي يا من كفانا كل شيء إن اكفنا شر الأمراض يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء اللهم إنا نسألك والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين اللهم إنا نستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah tuan-tuan sikit pengumuman malam ni saya lalang ramai malam ni. Jadi saya tak bawa banyak pula lah. Kita dalam pertubuhan Asatizah Malaysia, saya sebagai bendahari lah pertubuhan kebajikan Asatizah Malaysia. Kita ada menubuhkan satu pertubuhan kebajikan Asatizah untuk nak bagi ustaz-ustaz, tok-tok guru kita yang terkesan dengan COVID-19 ni keperluan-keperluan lah. Tuan-tuan bayang saya pergi rumah seorang ustaz kita ni beras tak ada, susu anak buat dengan susu pekat. Allahu Akbar. Jadi kita terpanggil untuk kita himpunkan sikit dana untuk kita berikan kepada asatizah-asatizah. Kalau ada dalam kalangan kita yang ada asatizah di sini yang belum lagi join pertubuhan kebajikan Asatizah Malaysia, boleh ahlan wa sahlan kita jemput tuan-tuan untuk semua sekali lah. Kalau nak tengok dalam grup, boleh tengok dalam page pertubuhan kebajikan Asatizah Malaysia. Jadi malam ni dalam kalangan ustaz-ustaz kita ada buat menulis sikit buku tentang motivasi untuk kita dalam fatrah COVID-19 ni. Motivasi kehidupan lah, lebih kurang macam tu. Saya dah bawa lebih kurang dalam ada 19 ke 20 buku, tak banyak. Kalau ada yang nak lagi, kita bawa lagi lepas ni. Jadi ada director saya, siapa yang nak, siapa yang berhajat boleh ambil buku tu percuma ya.
Cuma kalau ada tuan-tuan nak bagi sumbangan, boleh berikan dengan ambil buku itu, berikan sumbangan berapa banyak yang tuan-tuan rasa mampu untuk berikan sumbangan. Semuanya akan disalurkan kepada ustaz-ustaz kita. Alhamdulillah, hari ini sehingga hari ini kita dah santuni hampir 70-80 orang ustaz-ustaz yang terkesan dengan COVID-19. Kita bagi seorang lebih kurang dengan wang ringgit, dengan beras, dengan apa semua sekali, untuk kita santuni mereka dengan keadaan. Kita harapkan supaya ustaz-ustaz kita boleh terus berbakti, turun untuk berikan ilmu agama kepada kita semua. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.